Assalamualaikum, kami dari Kumpulan 5 ingin membentangkan topik 5 iaitu pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Ini ialah ahli grup kami yang terdiri daripada Nafisah, Azwin, Siti Aisyah, Syifa, Sri Durga, Munirah dan Maisarah. Ini ialah isi kandungan pembentangan kami. Saya Munirah binti Makta akan membentangkan tentang pengenalan pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Pembinaan peradaban majmuk di Malaysia tidak akan wujud tanpa sejarah dan titik permulaan. Peradaban majmuk di Malaysia adalah gabungan daripada beberapa peradaban besar dunia yang bercampur dan tergarap melalui perjalanan sejarah di alam Melayu. Pembinaan peradaban ini didahului oleh peradaban pribumi alam Melayu. Kemudiannya diikuti oleh peradaban Asia iaitu India, China dan Timur Tengah. Dan seterusnya peradaban Barat. Akhirnya peradaban ini disambut oleh peradaban globalisasi yang merupakan kacukan pelbagai impak peradaban tanpa sepadan melalui jaringan digital yang kompleks. Kemerdekaan Malaysia pada 1957 merupakan bermulanya pembinaan peradaban yang beridentitikan Malaysia melalui usaha untuk mewujudkan negara bangsa. Pembinaan peradaban majmuk di Malaysia didahului oleh pembinaan negara yang bercirikan satu wilayah, satu perlembagaan dan satu kewarganegaraan. Pembangunan ekonomi mendahului pembinaan negara. Oleh yang demikian, pembinaan bangsa menyusul antaranya melalui institusi sistem politik, kepartian dan pilihan raya. Usaha untuk membina peradaban beridentitikan Malaysia sangat mencabar dan perlu dikupas dan didebatkan. Pembinaan peradaban di negara ini untuk berada di atas landasan kerohanian dan moral yang dituntut oleh Islam dan agama-agama lain dengan berterusan tanpa banyak terjejas dapat dijamin dengan membuat penilaian baik dan buruk setiap peradaban majmuk di Malaysia yang dilakukan dengan lebih teliti. Rakyat negara ini perlu memakmur dan memanfaatkan kebaikan ini dengan menghindari dan mengatasi keburukannya. Akhirnya, kita perlulah menggunakan segala kekuatan dan kekayaan yang ada pada kita, terutamanya kekayaan dalaman yang terdapat dalam agama dan tradisi kita, baik yang berupa kerohanian maupun yang berupa intelektual atau keilmuan. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Maisarah binti Abdullah akan menerangkan tentang sejarah sosial pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa. Terdapat beberapa peradaban dunia yang berlaku di sejarah alam Melayu iaitu peradaban pribumi alam Melayu, peradaban Asia yang ini melibatkan 3 buah negara iaitu India, China dan Timur Tengah, peradaban Barat dan peradaban globalisasi. Seterusnya, berlaku juga peradaban yang beridentitikan Malaysia, yakni berlaku pada tahun kemerdekaan 1957 yang di mana tujuan utamanya adalah untuk pembinaan negara dan bangsa. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang perkembangan sejarah di alam Melayu. Sejarah Melayu bermula dengan zaman prasejarah iaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik dan zaman logam ataupun gangsa besi. Seterusnya, zaman protosejarah. Zaman protosejarah berlaku apabila wujudnya kerajaan purba ataupun kerajaan awal yakni Langkasuka, Kedah Tua, Gangga Negara, Cih Tu, Lo Yue dan Tan Tan. Seterusnya, zaman pensejarahan. Zaman pensejarahan ini berlaku apabila wujudnya kerajaan Kesultanan Melayu Melaka yang di mana di sini bermulanya pembentukan masyarakat kepelbagaian yang disebabkan oleh aktiviti-aktiviti perdagangan. Hal ini juga berlaku kerana kedatangan kuasa penjajah daripada negara Portugis, Belanda dan juga British. Seterusnya ialah zaman sejarah moden. Zaman sejarah moden ini bermula pada tahun kemerdekaan 1957 yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai perpaduan dan penyatuan bangsa-bangsa berbilang kaum, justru mencapai ke arah pembinaan negara bangsa Malaysia. Seterusnya saya akan menerangkan tentang peradaban globalisasi.
Globalisasi ataupun era dunia tanpa sepadan adalah satu proses di mana dunia berada di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Hal ini telah menyebabkan berlakunya interaksi dan jaringan peradaban merentasi benua, iaitu melalui permodenan dan pelbagai bidang kehidupan, perkembangan teknologi maklumat dan informasi melalui internet, komputer dan telefon pintar, penggunaan media sosial yang berleluasa melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter dan Telegram. Peradaban globalisasi juga membawa pengaruh yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan, iaitu melibatkan politik, ekonomi, sosial budaya dan ilmu pemikiran. Hal ini telah menyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nur Syain Azwin binti Azman. Nombor ID matrik saya ialah PC21095. Seterusnya, saya akan membentangkan tajuk pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Peradaban majmuk ialah gabungan atau percampuran beberapa peradaban yang membentuk peradaban beridentitikan Malaysia. Peradaban Melayu menjadi teras utama kepada peradaban majmuk Malaysia. Setelah kemasukan para pedagang daripada China, India dan Timur Tengah telah membuka interaksi dan jaringan peradaban yang lebih luas di tanah Melayu. Kemudian kemasukan pedagang daripada China dan India, tanah Melayu disusuli pula dengan penjajah barat iaitu Portugis dan Belanda yang telah membawa pelbagai interaksi dan jaringan peradaban yang lebih terancam kepada tanah Melayu. Penjajahan Inggeris telah membawa lebih ramai pekerja asing daripada China dan India yang telah memungkinkan berlakunya pengukuhan peradaban India dan China di tanah Melayu. Hari ini telah membawa berlakunya pelbagai kacukan punca peradaban tanpa sepadan melalui jaringan yang kompleks. Kesemua pengaruh peradaban luar ini telah membentuk peradaban majmuk di Malaysia pada hari ini. Slide seterusnya ialah peradaban acuan Malaysia. Yang pertama ialah peradaban Melayu yang menjadi teras utama. Yang kedua ialah peradaban India. Yang ketiga ialah peradaban Cina. Yang keempat ialah peradaban Timur Tengah. Yang kelima ialah peradaban Inggeris. Yang keenam ialah peradaban Portugis. Yang ketujuh ialah peradaban Belanda. Dan yang terakhir sekali ialah peradaban global, iaitu peradaban yang berlaku di Malaysia pada hari ini. Sekian, terima kasih. Beberapa fasa telah dilalui bagi mencapai transformasi sosial ke arah peradaban Malaysia. Antaranya adalah yang pertama, fasa pada tahun 1970-an, di mana pada fasa ini, negara Malaysia sedang berada di fasa kemiskinan dalam kalangan masyarakat dan ketidaksamarataan antara masyarakat yang berbilang kaum. Fasa seterusnya adalah pada tahun 1980 hingga 90-an, di mana fasa ini Malaysia sedang berada di fasa negara membangun. Hal ini dikatakan demikian kerana pada ketika ini telah berlakunya fasa kenaikan sektor industri dalam kalangan masyarakat majmuk. Pada fasa ini juga telah berlakunya pembangunan industri dan penghijrahan dalam kehidupan seharian masyarakat. Fasa penghijrahan berlaku di mana apabila masyarakat memulakan proses kehidupan yang membawa pengaruh merentasi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan termasuklah perkembangan dalam bidang ilmu dan pemikiran. Selain itu, fasa yang ketiga adalah pada tahun 2000, di mana pada fasa ini telah adanya wujudnya perbandaran dan kelas menengah dalam golongan masyarakat. Dan fasa yang keempat iaitu fasa yang terakhir adalah pada tahun 2010-an, di mana pada fasa ini negara Malaysia telah bergerak ke arah negara yang maju. Pada era kini, banyak perubahan telah berlaku disebabkan oleh peradaban majmuk di Malaysia. Kemajuan reformasi banyak dilakukan oleh pihak kerajaan bagi melahirkan perubahan sosial kepada masyarakat. Antara perubahan sosial yang dilakukan adalah dari melakukan pertanian sara hidup telah diinovasikan kepada commercial industry. Commercial industry terdiri daripada golongan perdagangan di mana masyarakat yang terlibat dengan aktiviti penghasilan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Perubahan sosial seterusnya yang berlaku adalah dari golongan miskin kepada golongan kelas menengah.
di mana peruntukan yang diperoleh dalam perjanjian kemerdekaan selepas tanah Melayu mencapai kemerdekaan digunakan bagi membesarkan kelas menengah Melayu. Selain itu, perubahan sosial juga berlaku dari segi pedesaan kepada kosmopolitan. Hal ini dikatakan demikian kerana kerecaman sosial berpaksikan budaya moderniti dan kepelbagaian yang memberikan banyak impak kepada Malaysia. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan perkongsian nilai sejagat yang wujud antara masyarakat pada abad ini. Kemajuan reformasi sosial juga dapat melahirkan kerencaman sosial berpaksikan budaya moderniti dan kepelbagaian. Kerencaman sosial yang berpaksikan budaya moderniti ini membawa kepada pembatasan etnik yang nipis dan tingkah laku yang horizontal dan bukan vertikal. Seterusnya, impak kerencaman sosial kepada norma sejagat. Yang pertama akan memberi impak kepada budaya politik baru di mana masyarakat akan mempunyai kebebasan bersuara, masyarakat berpersatuan, masyarakat yang mempunyai hak untuk akses maklumat, masyarakat berdemokrasi dan masyarakat yang mempunyai penglibatan. Seterusnya, impak kepada nilai politik di mana masyarakat akan mempunyai sifat amanah dan integriti, keadilan, accountability, transparansi dan keterangkuman. Tetapi dari segi isu, masyarakat akan mudah terlibat dengan gejala rasuah, penyalahgunaan kuasa, keterangkuman jentera dan dasar awam, isu mengenai tabik urus baik dan federalisme. Naratif negara bangsa Malaysia mengatakan bahawa masyarakat kepelbagaian diintegrasikan di pelantar perlembagaan dan tersulam ruang sivik dalam governance dan pembangunan dengan keadilan serta demokrasi dalam membina negara Malaysia. Berikut merupakan negara bangsa Malaya Malaysia integrasi. Yang pertama adalah hegemoni politik memperakui dan menerima anak watan dan komuniti migran diberikan kerakyatan negara. Yang kedua, perlembagaan mencerminkan kenyataan sejarah sepanjang kedudukan Melayu dalam negara dijadikan pasak perlembagaan. Dan yang ketiga, Islam menjadi agama rasmi persekutuan. Seterusnya, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan. Dan yang terakhir, Malaysia membentuk supaya rakyat Sabah dan Sarawak diperakui sebagai bumi putera. Seterusnya, Syamsul Amri Baharudin telah mewujudkan kepelbagaian idea mengenai bangsa idaman. Bangsa idaman ini wujud di Malaysia sejak sebelum merdeka dan terdapat dua fasa di Malaysia, iaitu yang pertama adalah konsep negara Islam yang diperkenalkan oleh kelompok Islam dan fasa yang kedua adalah konsep masyarakat majmuk yang dipimpin oleh orang Melayu. Selain itu, Syamsul Amri Baharudin mengatakan bahawa Malaysia telah mencapai kemerdekaan dengan keinginan kolektif untuk mempunyai satu identiti nasional sepunya. Seterusnya, Syamsul Amri Baharudin juga melahirkan konsep Malaysia pada tahun 1960, melahirkan konsep awasan 2020 dan gagasan satu Malaysia, Borneo Pulau Wujud, Sabah dan Sabah for Sabahan dan Sarawak for Sarawakian. Dan konsep bangsa idaman ini dibangunkan oleh parti-parti politik seperti Bersatu, UMNO dan PAS. Seterusnya, konsep negara bangsa. Negara bangsa merupakan gabungan dua dimensi utama di mana budaya majoriti rakyatnya memiliki kesedaran kesatuan identiti nasional. Negara terbentuk dengan adanya tanah air, rakyat kemerdekaan, kedaulatan, sempadan, kerajaan dan undang-undang. Perkongsian budaya dan juga perkongsian sejarah yang sama dengan pertindihan sempadan politik wilayah negara. Ideanya sebuah negara bangsa memiliki hanya satu bangsa yang ditadbir urus oleh negara berdaulatkan mereka sendiri atau satu negara hanya memiliki satu bangsa. Pembentukan negara bangsa berlakunya apabila Malaysia diisytiharkan merdeka pada 31 Ogos 1957. Apa yang lahir adalah sebuah negara dan bukannya sebuah bangsa. Menurut Abdul Rahman Embong 2001, konsep negara bangsa di Eropah bermula apabila lahirnya kelompok bangsa yang menentang kuasa feodal dan proses pembentukan sistem baru yang dipanggil kapitalis. Pembentukan negara bangsa. Setiap negara bangsa memiliki kumpulan etnik asal yang membina dinasti, empayar,
dan negara bangsa mereka. Geopolitik mengalami perubahan melalui perjanjian dan penaklukan disebabkan penghijrahan, perkembangan kapitalis dan penjajahan. Terdapat dua bentuk negara bangsa yang dapat dikenal pasti, iaitu yang pertama, negara bangsa tamu, di mana wilayahnya diduduki oleh kumpulan etnik asal. Yang kedua, negara bangsa settler. Komuniti migran yang menduduki negara itu telah dipinggir dan apa yang dihapuskan adalah anak-anak warta asalnya. Amalan hegemoni politik telah dilakukan oleh komuniti migran tersebut. Pembentukan negara bangsa. Yang pertama, satu bangsa satu negara. Keadaan ini bertitik tolak daripada satu ras membentuk bangsa dan melahirkan satu negara. Sebagai contoh, bangsa Jepun membentuk negara Jepun dan bangsa Jerman membentuk negara Jerman. Yang kedua, bangsa tanpa negara. Beberapa bangsa tanpa negara menuntut bangsa mereka untuk bernegara dan mempunyai autonomi sendiri. Sebagai contoh, bangsa Kurdis yang bertapak di utara Iraq. Bangsa ini berjaya membentuk wilayah autonomi Kurdistan, tetapi Kurdistan ini tidak diiktiraf dalam peta dunia. Dan yang ketiga, negara tanpa bangsa. Senario ini berlaku apabila wujudnya sesebuah negara yang diperakui kedaulatannya, tetapi tidak jelas dari segi identiti bangsa yang dibina. Kewujudan negara sebegini boleh dirujuk dalam konteks Malaysia, di mana Malaysia lahir sebagai sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai jenis kumpulan etnik yang mengekalkan identiti masing-masing. Konsep negara. Kerajaan yang merdeka dan berdaulat mentadbir urus ke atas satu wilayah yang diiktiraf oleh negara lain. Negara merujuk pada sebuah masyarakat yang mendiami kawasan tertentu dan adanya kerajaan yang memerintah. Rakyat di setiap negara juga terikat dengan tanah air, perlembagaan dan kerakyatan. Terdapat 4 elemen penting di dalam sesebuah negara. Yang pertama, penduduk yang mencorakkan negara dan membentuk bangsa. Yang kedua, wilayah atau sempadan. Yang ketiga, kerajaan. Dan yang keempat, kedaulatan. Konsep bangsa. Bangsa merujuk kepada tempat asal kelahiran seseorang individu kepada satu pembentukan manusia. Selain itu, ianya menjelaskan tentang sesebuah kumpulan etnik, bahasa dan kebudayaan komuniti. Menurut pendapat Mahyudin di dalam artikelnya, bangsa merujuk kepada sekumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan dan satu kumpulan manusia yang diikat dalam satu unit kesedaran kolektif bersepadu berteraskan kesedaran etnik, budaya dan sejarah. Selamat sejahtera, nama saya Sri Turka Balamurugan. Hari ini saya nak terangkan tentang etos bangsa. Perkataan etos telah mula digunakan sejak zaman Greek, iaitu berasal daripada perkataan etika, sikap, kepribadian, watak, karakter serta keyakinan atas sesuatu perkara. Etos bermaksud nilai adat istiadat yang memberi watak dalam masyarakat. Etos bangsa boleh menjadi suatu unsur yang ideal membentuk nilai-nilai khas, tradisi, identiti dan wawasan masa depan sesebuah bangsa. Menurut pendapat Tun Dr. Mahathir Mohamad, etos nasional bangsa Malaysia ialah perkongsian sejarah, perkongsian nilai, perasaan kekitaan bersama, perkongsian masa depan, kesetiaan, komitmen dan keterikatan emosi negara. Etos nasional sebagai suatu wadah dalam pembinaan negara bangsa kurang dibahaskan dalam kalangan sarjana. Sehubungan itu secara spesifiknya, makalah ini mengaplikasikan etos nasional sebagai ciri-ciri unik masyarakat setempat. Ciri-ciri unik tersebut merangkumi 4 dimensi utama iaitu nilai, perasaan dan semangat, kepercayaan dan identiti. Etos simbolisme adalah sekolah pemikiran dalam kajian nasionalisme yang menekankan pentingnya simbol, mitos, nilai dan tradisi dalam pembentukan dan ketekunan negara-negara moden. Menurut Anthony Dr. Sim, etos simbolisme bertumpu unsur subjektif untuk memahami secara mendalam sentimen bangsa dan nasionalisme sesebuah masyarakat. Setiap bangsa memiliki warisan etnosimbolisme dalam jangka pensejarahan panjang seperti bendera, bahasa, pakaian, makanan, muzik, tarian, keselamatan negara dan sebagainya.
Geopolitik diertikan sebagai peraturan dalam wujud strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional. Pelbagai perspektif tentang negara bangsa. Sebelum merdeka, kita bicara tentang negara bangsa iaitu etnik Melayu, UMNO, PAS, PSM, etnik Cina Kerakyatan British dan juga Melaya. India balik India dan juga Melaya lepas merdeka kita banyak bicara isu-isu tentang pembangunan negara. Etnik Cina, pendidikan Cina, kerakyatan, ekonomi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Sri Durga, anak perempuan Bala Murugan atas penjelasan mengenai etos bahasa sebentar tadi. Saya Nur Syifa binti Muhammad Ghazali akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan kesimpulan dari topik 5 iaitu Pembinaan Peradaban Majmuk di Malaysia. Topik tersebut dapat disimpulkan kepada beberapa fahaman ringkas. Antaranya adalah peradaban majmuk merupakan gabungan atau campuran pelbagai bentuk atau jenis peradaban yang telah menyerap masuk ke dalam peradaban yang sedia ada iaitu peradaban Melayu. Seterusnya, negara mempunyai beberapa elemen penting iaitu penduduk, wilayah, kerajaan dan kedaulatan. Selain itu, bangsa pula merupakan satu kelompok manusia atau ikatan ketatanegaraan serta juga dikenali sebagai komuniti politik. Di samping itu, negara bangsa merupakan gabungan dua dimensi utama antara negara dan bangsa yang membawa maksud kepada majoriti rakyat yang memiliki kesedaran, kesatuan identiti nasional, perkongsian budaya dan perkongsian sejarah yang sama, serta tidak dilupakan ditadbir urus oleh negara berdaulat sendiri. Negara bangsa idaman pula diwakili dengan kepimpinan Tun Dr. Mahathir yang mengekalkan konsep Malay Plural Society. Akhir sekali, konsep etos nasional merupakan ciri-ciri unik masyarakat setempat yang mengikut individu. Seterusnya, seperti yang dipaparkan di dalam slide, kesimpulan juga dapat dibuat berdasarkan perkembangan zaman, iaitu zaman pra-penjajah, zaman penjajahan dan pasca kolonial. Zaman pertama iaitu zaman pra-penjajah merupakan zaman sebelum berlakunya penjajahan. Zaman pra-penjajah merupakan peradaban majmuk kerana pada zaman itu, penduduk terdiri daripada masyarakat Melayu sahaja dan mereka menetap di kawasan pedalaman. Sebelum kedatangan penjajah, orang Melayu mengamalkan adab sopan yang tinggi dan masyarakat luar seperti bangsa Eropah terlibat aktif sebagai pedagang kecil sahaja. Dengan itu, zaman pra-penjajah merupakan peradaban majmuk. Zaman kedua yang berlaku adalah zaman penjajahan. Zaman tersebut disebut sebagai masyarakat majmuk kerana pada zaman tersebut kolonialisme sedang berleluasa terhadap masyarakat Melayu. Pada masa itu, masyarakat Melayu mempunyai hubungan secara langsung dengan penjajah dan struktur masyarakat telah berubah sedikit demi sedikit dengan kehadiran migrasi dari luar. Oleh itu, zaman penjajahan telah bertukar kepada masyarakat majmuk. Zaman pasca kolonial pula adalah zaman selepas penjajahan atau dipanggil sebagai selepas kemerdekaan. Masyarakat pada masa itu telah disebut masyarakat majmuk dan tahun 2000 ke atas, masyarakat kepelbagaian berlaku seperti kerencaman sosial, batas etnik nipis, hubungan horizontal buka berdasarkan dimensi etnik dan agama.